Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera ya. Alhamdulillah kita akan bersama pada kali ini dalam kelas kita secara maya dan tajuk yang kita akan pilih pada hari ini ialah tajuk bab yang kelima dalam kimia tingkatan 4 iaitu ikatan kimia. Jadi ikatan kimia dalam silibus tingkatan 4 tahun 2020 ini dia ada sedikit perbezaan ya dengan ikatan kimia pada tahun 2019 dan sebelumnya. Kerana pada tahun ini ikatan kimia ini dia ada beberapa penambahan ikatan baru, antaranya ikatan datif, ikatan hidrogen dan ikatan logam. Okey, untuk kita sama-sama meneruskan video ini, sila pastikan anda mempunyai modul Master Kimia KSSM tingkatan 4 dan kita tengok sama-sama tajuk ikatan kimia ini pada muka surat 59. Pastikan anda mempunyai modul tersebut kerana apa yang akan disebutkan di sini berdasarkan kepada modul Master Kimia KSSM tingkatan 4. Kenapa unsur perlu membentuk ikatan? Ini adalah konsep yang pelajar-pelajar kena faham. Ya, kenapa unsur perlu membentuk ikatan? Unsur-unsur ini dia tidak boleh sendirian. Ya, dia akan membentuk ikatan. Jadi, ya, kenapa unsur ini perlu membentuk ikatan? Maka jawabnya, ya, untuk mencapai susunan elektron, oktet atau duplet yang stabil dengan cara menderma dan menerima atau berkongsi elektron valence. Jadi kita telah mengetahui dalam siri, dalam kelas-kelas yang lepas bahawa unsur-unsur kumpulan 1 sampai kumpulan 17 dia adalah unsur yang tidak stabil. Unsur yang stabil adalah unsur dalam kumpulan 18. Ya, gas adi. Dia wujud dalam keadaan monoatom. Kenapa gas adi ini dia stabil? Sebab gas adi ini kalau kita tengok ya, susunan elektrovalen-nya duplet dan oktet. Maknanya elektrovalen pada petala terakhirnya adalah penuh, sama ada 2 ataupun 8. Jadi unsur-unsur lain akan berusaha untuk mencapai susunan elektron oktet dan duplet yang stabil ini sebagaimana susunan elektron dalam gas adi. Ini tujuan dia. Kemudian untuk kali ini ya, kita melihat beberapa jenis ikatan kimia yang kita akan belajar di sini nanti. Yang pertama, kita ada ikatan ion. Yang kedua, kita ada ikatan kovalen. Yang ketiga, kita ada ikatan hidrogen. Ini tambahan silibus baru. Yang keempat, juga tambahan silibus baru, ikatan datif. Dan yang kelima, juga tambahan silibus baru, iaitu ikatan logam. Jadi, kelima-lima ikatan ini kita akan bincangkan bersama-sama insya-Allah. Jadi untuk pertamanya, marilah kita sama-sama melihat ikatan yang pertama yang dibincangkan ini dalam muka surat 60 itu, iaitu ikatan ion. Apakah itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk di antara logam dan bukan logam. Jadi pelajar-pelajar sudah mengetahui logam, di mana kedudukan logam dalam jadual berkala unsur dan bukan logam dalam jadual berkala unsur. Kerana kita telah belajar jadual berkala unsur sebelum kita belajar tajuk ikatan kimia. Jadi untuk ikatan ion, dia terbentuk di antara unsur logam dan unsur bukan logam. Logam biasanya berada di sebelah kiri jadual berkala unsur dan bukan logam berada di sebelah kanan jadual berkala unsur. Ya, semua bukan logam kecuali kumpulan 18 sebab dia sudah stabil. Dan untuk ikatan ion terbentuk, atom logam. Atom logam ini biasanya daripada kumpulan 1, 2 dan 13. Ya. Yang dah belajar jadual berkala mungkin faham ya, kumpulan 1, 2 dan 13. Transition element, unsur peralihan tu kita tak ambil kira. Kumpulan 1, 2 dan 13 adalah atom logam. Atom logam akan menderma elektron. Kerana atom logam ini
bila ia berada kelas 1, 2 atau 13, maka elektrovalennya 1, 2 dan 3. Bila elektrovalennya 1, 2 dan 3, maka logam ini dia lebih senang menderma. Ya, bila dia menderma elektronnya, maka atom logam akan membentuk ion positif. Kemudian atom bukan logam, biasanya kumpulan 16 dan 17 yang kita bincang dalam tajuk ini, biasanya 16 dan 17 sahaja. Ya, atom bukan logam, kumpulan 16 dan 17 akan menerima elektron. Kerana atom bukan logam ini mempunyai elektrovalen 6 atau 7. Jadi untuk dia jadi stabil, dia kena jadi 8 oktet, maka perlu tambah 2 atau 1. Jadi atom bukan logam akan menerima elektron membentuk ion negatif. Ion positif dan ion negatif akan mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Bila suatu unsur, suatu atom membentuk ion, maka dia akan mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Ya, contohnya kita biasa dengar Na, ya, natrium. Na susunan elektronnya 281. Ya, bila dia buang, bila dia derma satu elektronnya, maka dia akan jadi 28. Nah, 28 itu susunan elektron untuk Na+, ion natrium. Itu contoh. Kemudian ion-ion ini akan ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Dalam ikatan ion, daya yang menarik ion ini dipanggil daya elektrostatik. Dan daya elektrostatik ini satu daya yang kuat. Tarikan di antara ion positif dan negatif. Okey. Kemudian kita lihat contoh. Biasanya dalam periksa SPM, ya, dalam periksa yang lainnya juga, biasanya dia minta kepada pelajar-pelajar untuk melukis susunan elektron ikatan ion ini. Jadi kita tengok dulu contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, ya, antara lithium 21 susunan elektronnya dan oksigen susunan elektronnya 26. Lithium 21 dan oksigen 26. Lithium logam, oksigen bukan logam. Lithium 21 kumpulan 1, oksigen 26 kumpulan 16. Okey, apa yang berlaku untuk ikatan ion terbentuk? Okey, lithium gambar rajahnya. Okey, ada 1 elektron, susunan elektronnya. Kemudian oksigen 26. Jadi saya bezakan elektron lithium dengan elektron oksigen supaya pelajar nampak dengan jelas nanti. Tapi dalam periksa, ya, kita boleh buat sama saja. Elektron untuk lithium dengan elektron untuk natrium tu kita samakan saja, tak apa, boleh. Ya, diterima. Cuma dalam video ni saya bezakan supaya kita senang faham, senang nampak. Okey, jadi apa berlaku pada atom lithium? Okey, bila susunan elektronnya 21, maka dia tak stabil. Atom lithium tidak stabil. Apa yang perlu dia buat untuk jadi stabil? Maka kita ingat tadi, logam dia kena derma. Maka satu ini perlu diderma supaya bila dia derma, dia akan jadi susunan elektronnya 2 sahaja, duplet. Maka bila dia derma, maka dia akan membentuk ion Li+. Kerana dia derma 1, Li+. Kemudian tengok kepada atom oksigen. Oksigen ada 6 elektrovalen. Maka untuk dia stabil, dia perlu berapa? Maka oksigen perlu terima 2 elektron. Ya. Bila oksigen terima 2 elektron, oksigen akan menjadi O2- atau O-2. Charge-nya -2. Okey, kemudian, ya, untuk dapatkan formula, kita darab silang. Ya, darab silang charge-nya, ya. Li charge-nya 1. Okey, kita turunkan 1 ke bawah. Oksigen atau oksida sini, ya. Bila bentuk air panggil oksida. Oksida charge-nya 2, kita turunkan 2 ke bawah. Kita darab silang. Yang ni macam kita buat formula sebatian, sama saja. Jadi bila kita darab silang, ya, kita akan dapat formulanya Li2O. Li2O. Okey. Jadi apa yang kita nak, dalam periksa biasanya dia minta kita lukis
Okey, bagaimana cara kita lukis? Kita tengok kepada formula yang terhasil. Formula yang terhasil itu ialah Li2O. Maka kita lukis Li ada 2 dan oksigen ada 1. Biasanya untuk lukisan ini kita letak yang tunggal, yang satu di tengah. Dan Li kiri dan kanan. Okey, bila kita tengok kepada lukisan ini, ya, kita nampak bahawa ya, Li ini, ya, dia dah buang satu elektrovalennya. Ya. Dia derma. Dia derma ke mana? Dia derma kepada oksigen. Jadi, satu Li derma satu elektron kepada oksigen. Dan satu lagi Li, kerana kita ada 2 Li, derma satu lagi elektron kepada oksigen. Cuba tengok sana. Jadi, kalau kita tengok elektrovalen yang di bawah O itu, maka itu ialah 2 elektrovalen yang datang daripada atom Li. Ya. Jadi, bila sudah derma, Li akan jadi ion Li plus dan oksigen akan jadi, bila dia terima, dia akan jadi oksigen O minus 2. Dan bila mereka membentuk ion, masing-masing setiap unsur dalam ni akan mencapai susunan elektron yang stabil. Tengok Li. Li ada 2, maka dia mencapai duplex. Kita tengok pula pada oksigen O2 minus. Ya, kita dapati bahawa oksigen ni dia akan jadi 28. Ya, maka dia telah mencapai octet. Dan Li satu lagi pun sama. Jadi itu satu contoh dalam ikatan ion. Okey, kalau kita masih belum faham, kita cuba tengok pula contoh yang kedua. Ya. Di sini ikatan di antara Na281 dan F fluorin, ya, 27. Natrium 281 dan fluorin 27. Okey. Ini gambar rajak untuk Na, ya. 281 susunan elektronnya. Pastikan bahawa bila kita melukis unsur atom, kena ada nukleus. Pastikan nukleusnya ada. Kemudian kita ada fluorin, ya, fluorin 27. Okey, untuk Na, ya, dia perlu buang. Atom natrium perlu derma satu elektronnya, ya, supaya dia mencapai susunan elektron 28. Maka susunan elektron ini kita panggil susunan elektron oktet yang stabil. Maka bila dia derma satu elektron, dia akan jadi Na plus, ion natrium. Fluorin, ya, dia ada 7 electrovalence. Berapa yang diperlukan untuk jadikan dia, ya, 8 oktet susunan elektron yang stabil? Maka dia kena terima 1. Maka bila dia terima 1 elektron, maka dia akan bentuk ion F minus, F negatif. Okey, jadi kita nak dapatkan dia punya formula. Ini langkah seterusnya, nak dapatkan formula dia. Supaya kita nak lukis nanti. Jadi Na1, F1, Na1 plus, F negatif 1 kita turunkan nilai charge ke bawahnya. 1 dan F juga 1 kita darab silang. Jadi kita akan dapati nanti, ya, formulanya NaF. Okey, ini kita sama macam kita buat formula molekul gitu, ya. Kalau dia charge dia sama dua-dua, dia akan terus tulis, ya, Cu2 plus O2 minus dapat CuO, contoh lain, ya. Okey, jadi bila kita dapat formula NaF, kita barulah lukis formula, ya, susunan elektron bagi NaF ini. Ya, maknanya kita ada satu Na, kita ada satu fluorin. Satu natrium, satu fluorin. Okey, jadi natrium, dia sudah hilang satu elektron, maka dia akan jadi 28. Dan dia bercas positif. Cas jangan lupa isi. Fluorin, dia sudah terima satu elektron daripada natrium. Maka dia akan jadi fluorida, F minus. Inilah gambar rajah untuk natrium fluorida. Jadi, ya, pastikan kita dapat memahami tajuk ini, ya, dan bila kita sudah faham, ya, kita bolehlah, ya, siapkan latihan di muka surat 60 dan hantar
melalui Telegram. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.